saya Zul. Untuk video kali ini dia macam lain sikit. Selalunya video macam sembang-sembang atau random-random. Video hari ini adalah perkongsian tentang mesin CPAP, CPAP. Mesin ni ataupun mesinnya dalam bahasa Inggeris Continuous Positive Airways Pressure. CPAP machine. CPAP machine ni digunakan untuk orang-orang yang ada masalah sleep apnea lah. Sleep apnea biasanya paling mudah kita faham berdengkur, tapi bukan yang berdengkur biasa-biasa tu. Dia berdengkur kalau kita tidur, level saya lah. Tidur, orang sebelah tu mau menangis lah, tak boleh tidur sebab dengkur terlampau teruk. Jadi sleep apnea ataupun biasanya dipanggil obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ni dia sejenis gangguan tidur yang menyebabkan kita sukar bernafas semasa tidur. Oleh sebab adalah masalah di kawasan dalam-dalam ni kan. Dan pada lama explain. Jadinya salah satu masalah ni bila kita berhadapan dengan sleep apnea, selain daripada kalau kita tidur dengan pasangan atau dengan adik-beradik, tidur sebilik, dia mengganggu, terutama kalau kita pergi camping atau kalau kita tidur hotel sama-sama rakan-rakan, dia mengganggu orang lain untuk tidur sebab dengkur kita terlampau teruk. Kita akan perasan biasanya orang yang ada OSA ni, obstructive sleep apnea ni, dia akan bila dia berdengkur tu tiba-tiba dia macam terberhenti bernafas. Terberhenti bernafas, lepas tu tiba-tiba dia berdengkur kuat. Kuat. Mengejut bernafas. Itu adalah contoh-contoh orang yang ada masalah sleep apnea lah. Sleep apnea, kemudiannya bila sleep apnea ini semakin teruk, terutamanya orang yang mempunyai masalah obesity, walaupun begitu tidak semestinya orang yang ada obesity sahaja yang ada masalah sleep apnea ni. Kadang-kadang orang yang kurus pun ada juga, tapi biasanya orang yang ada masalah sleep apnea ni orang yang obesity lah jadinya. Dan biasanya kalau kita mencari penyelesaian kepada masalah sleep apnea, kita akan dicadangkan untuk menurunkan berat badan. Kita faham, tapi kadang-kadang menurunkan berat badan ni bukannya penyelesaian satu malam, not an overnight solution kan. Jadinya ada satu mesin ni yang digunakan untuk orang yang ada sleep apnea. Bagi saya detect sleep apnea ni memang lama sudahlah. Saya memang ada masalah berdengkur, selalu juga adik-adik komplain kan kalau tidur hotel sekali, memang adik-adik bising lah. Cumanya lepas PKP hari tu, bila mula start kerja balik, saya jenis yang boleh doze off di mana-mana, terutama waktu kerja. Sedangkan driving pun boleh macam tersengguk. Driving ke sekolah cuma 10 minit pun kadang-kadang boleh mengantuk pergi balik tu. Lepas tu bila saya duduk macam berborak dengan rakan kerja kan, masa tu adalah masa borak seawal-awal tu buka sekolah semua, murid belum ada, kita duduk lah. Bila kita duduk borak-borak tengah layan handphone pun boleh gitu. Boleh tersengguk-sengguk. Bila kita duduk-duduk tanpa buat apa-apa pun, duduk rehat-rehat, tengah berborak atau tengah layan telefon pun boleh tertidur tanpa sebab. Memang tak boleh kontrol. Tiba-tiba doze off. Tiba-tiba macam kawan macam, tidur sudah si Zul ni. Begitu. Itu antara masalah yang obviously lah saya rasa. Mesin ni, yang ini adik saya sudah pakai. Adik saya ada masalah ni juga dan doktor suggest untuk pakai. Jadi dia sudah belilah Philip Respironic. Dan ini yang saya beli. Dia mesin yang sama, fungsinya sama, cuma ini mesin kayangan. Ini mesin marahin. Biasanya ini mesin ni market price dia 7,000, 6 ke 7,000. Dan ini saya beli cuma dalam 1.5k, dalam 1,500. Bezanya ialah ini BMC, made from China. Ini mungkin China juga tapi ini Philips. Saya tak tahu lah buatan mana kan. Tapi ini Philips sebab dia macam well known punya ni. Dan memang hospital cadang kepada saya. Adik saya memang properly suggested by doctor to use this machine sebab dia sudah buat sleep study, admitted to ward semua, dan kemudian doktor cakap ini adalah penyelesaian terbaik lah selain daripada
mengurangkan berat badan. Sebab yalah, berat badan bukan kita boleh counter masalah tu dalam satu malam, dan kita perlu tidur tiap-tiap malam. Okay? Jadi bila menggunakan mesin ni, CPAP mesin ni berfungsi macam ni. Kita akan guna mask untuk tidur. Okay? Mask. Okay. Kita akan guna mask. Dia akan supply beberapa jenis mask, tapi the most basic mask macam ni lah. Okay? Macam ni. Ini the most basic mask, dia panggil full face mask sebab dia cover almost semualah. Dia full face ni. Okay, saya buka strap ni, saya buka dulu supaya nampak. Okay, sepatutnya dia ada strap untuk sambung ke belakang kepala. Saya buka dulu. Okay, CPAP mask ni macam ni. Okay, kita perlu pakai. Dan dia akan connect ke mesin ni, sama ada lubang ni atau lubang ni, tengok jenis mesin anda. Guna pipe ni, guna this tube. Okay, jadi this tube memang kena pakai masa tidur. Jadi bila benda ni attach ke sini dan attach ke mask macam ni. Alah, ni dah boleh masuk saja. Kuranglah dia ada attachment lain kan. Pasang sini dan pasang sini. Lepas tu kita akan pakai macam ni. Kalau ini full face lah. Ini adalah full face mask. Jadi kalau kita pakai full face mask dengan strap tu, dia akan macam ni. Jadi full face mask ni kalau macam beginner, kita baru mau explore benda ni, bolehlah pakai. Cumanya memang tidak selesa lah. Mau membaca tak selesa, mau pakai spek tak selesa. Cuma pakai waktu tidur kan. Cuma kadang-kadang kita ni jenis yang sebelum tidur main handphone. Jadi benda ni macam agak mengganggu. Okay. Jadi mesin ni, bila kita pakai macam ni, okay, mesin ni akan supply satu aliran udara yang macam satu air pressure lah. Jadi bila kita guna, dia akan, bila kita terhenti bernafas ataupun ada halangan untuk bernafas, mesin ni, tekanan udara yang mesin ni supply continuously akan memaksa juga kita untuk memaksa udara tu, air, untuk masuk juga. Jadi kita tidak akan berdengkur. Kalau berdengkur pun, kalau biasanya berdengkur yang level 5/5 bunyi kuat boleh runtuh rumah tu, okay, tidaklah jadi stroke itu. Mungkin ada bunyi bernafas sedikit lah. Tapi biasanya memang kalau pakai ni memang totally langsung tiada bunyi dengkur. Dan sebelum saya beli ni juga saya memang ni lah, ada apps kan di phone, ada apps yang kita boleh download di phone kita untuk monitor tidur. Kita kena on apps tu sebelum tidur, dan biarkan telefon tu di sebelah kita semalaman. Besoknya kita check, dan memang kita boleh detect lah. Memang bunyi dengkur tu dia akan rakam, dan kita boleh tahu bila waktu-waktu kita akan berdengkur dengan kuat. Okay. Dan saya guna ni juga dalam 1 minggu. Lepas tu kemudian saya pinjam adik saya punya ni, cuba dan tengok kesannya macam mana. Bila saya cuba, dan memang baguslah mesin ni, membantulah, dan tidur pun jadi berkualiti, sudah tidak mengantuk. Sedangkan sebelum ni tidur cukup 7 jam ke pun masih mengantuk. Begitu gangguannya. Tapi bila guna mesin ni, alhamdulillah lah, masalah tu berkurangan. Lagi yang paling penting kita kena faham, mesin ni, mesin CPAP ni, dia bukan ubat. Okay? Bukannya kita perlu pakai sebulan, setahun, lepas tu tiba-tiba bagus. Tidak. Dia macam ala-ala, selagi mana kita berdengkur, seumur hidup kita berdengkur, makanya akan dipakailah selama mana keadaan itu. Okay? Dia bukannya penyelesaian yang, dia bukan ubat, dia bukan kita guna atau kita ni dia okey, tidak. Dia adalah satu jalan penyelesaian non-invasive. Dalam perubatan dia panggil non-invasive approach untuk mengatasi masalah sleep apnea lah. Okay? Sebab selain daripada biasanya, kalau sleep apnea ni tidak boleh diatasi, kadang-kadang macam doktor akan suggest, okay, kita buat pembedahan. Mungkin begitulah, ada benda yang kita perlu buang, adalah perlu yang di repair oleh doktor kan, begitu. Jadi kalau guna mesin ni, tidaklah, cuma mesin ni sedikit, saya tidak nafikan mesin ni sedikit macam mana,
Mesin ni mahal lah juga, begitu mahal lah juga. So paling murah pun pilihan yang ada 1.5. Okay, RM1,500. Okay, dan ini dua ni jenis yang auto, dia panggil auto CPAP machine. Auto CPAP machine ni functionnya macam ni. Kita boleh sudah set the lowest pressure and the highest pressure, dan within that pressure, okay, dia sudah set, dan dalam dia sudah set tekanan yang paling rendah dan tekanan yang paling tinggi. Kita boleh set paling rendah dan paling tinggi. Tekanan itu akan berubah mengikut keperluan kita dalam within range yang kita, dalam julat yang kita sudah set. Okay, sedangkan kepada rakan-rakan yang ada masalah ini, kalaulah rasa betul lah macam boleh aku mau try guna, mampu beli guna. Okay, dan ini tapi apa-apa pun dapatkan pandangan doktor anda. Macam tu, tiba-tiba orang pakai si Zulsur kan, mati aku. Okay, okay. Dan ada beberapa lagi jenis mask yang ada yang kita boleh buat pilihan. Yang ini pula, okay, ini mask yang kedua. Tadi full face mask, ini mask yang kedua. Ini memang, ini original Philips. Ini salah satu mask yang Philips. Okay, bila kita beli, harga mesin ni dia mungkin datang dengan mask yang free, tapi kemudiannya lepas tu kita boleh buat pilihan lain kalau kita prefer another type of mask. Okay, sebab dia macam-macam mask. Kadang-kadang dia datang dengan satu jenis mask sahaja, kemudian kalau kita macam tidak selesa, kita boleh beli yang lain. Kalau macam Philips punya yang original, memang harganya boleh tahan lah. Okay, ini kedua. Ini adik saya yang beli. Ini Amara hybrid mask kalau tidak salah yang panggil, sebab dia tidak tutup sepenuhnya, tapi dia masih full face, kira macam dia masih cover mulut dengan hidung. Okay, tapi dia kalau kita pakai dia jadi macam ni. Okay, dia tidak naik sampai ke batang hidung ni, dia betul-betul di bawah hidung. Okay, tapi dia tetap hidung dan mulut. Bagusnya dua jenis ni, macam full face mask dengan yang hybrid mask ni, dia cover mulut dengan hidung. Jadi kalau kita ni jenis yang bernafas menggunakan mulut, sebenarnya macam saya bernafas menggunakan mulut, benda ni membantulah. Cuma bila saya cuba pakai ni, saya tidak macam mula-mula full face mask, kemudian saya tukar kepada ini. Kebetulan adik saya dah beli, dia guna jenis yang lain lagi. Dia guna untuk kalau demam hidung tersumbat je. Bila hidung kita tersumbat, memang kita terpaksa bernafas guna mulut, kena guna mask yang macam ni lah. Okay, jadi mask macam ni dia macam kalau dia memang membantulah kalau anda jenis yang tidur yang terbuka mulut, bernafas menggunakan mulut. Sekarang ni saya pakai yang ini. Okay, sekarang ni saya pakai yang macam ni. Okay, ini yang memang saya pakai sekarang untuk tidur. Dia cover hidung sahaja. Dan ini memang dia panggil nose cradle mask. Dia memang cover hidung semata-mata, okay? Macam ni. Dan pakainya macam ni. Okay. Okay, ini kan dia lagi convenient sebab kalau macam dua mask tadi, hose panjang tu akan attach ke depan, di depan muka kalau kita tengok kan. Kita tengok yang ini. Hose yang panjang tu, mana hose yang panjang? Hose yang dari sini ke sini akan attach di depan muka kita. Jadi dia sedikit mengganggu pergerakan kalau kita tidur lah. Kalau yang macam ni, hose itu akan attach di sini dan ini berada di atas kepala. Okay? Dan ini akan duduk di bawah hidung. Lebih selesa lah. Kalau macam saya pakai yang full mask tu, dia akan macam kalau kita macam pakai terlampau tegang, dia akan tekan sini sakit, hidung sini sakit. Kalau yang ini, dia betul-betul rest di bawah lubang hidung. Okay? Jadi dia kalau macam first timer saya pakai pun, saya terlampau tegang, yang sakit pun cuma luar hidung ni je, di septum tengah ni. Itu pun bila sudah adjust dengan macam yang sesuai, tidak apa-apa. Okay. Okay. Dan satu lagi dia jenis yang ini. Ini nose cradle mask. Ini lebih kurang juga. Bezanya ini nose pillow mask. Ini nasal pillow. Nasal pillow mask. Ini nasal cradle mask. Okay. Nasal pillow pula dia ada ni. Perasan dia ada ni. Ada pillow ni. Dan dia betul-betul akan sit di bawah lubang hidung kita. Okay. Ini yang my sis pakai sekarang lah.
Ini betul-betul akan masuk ke dalam lubang hidung, ngam-ngam. Kalau yang macam ni tidak. Dia lubang tu resting di bawah hidung kita sahaja. Okay? Dia jenis macam-macam mask, dan kalau yang pelbagai mask ni, kalau bukan jenama, dia memang jenama-jenama yang established lah, kecuali full mask memang, ataupun ada lagi sejenis, dia macam full mask tapi dia cover hidung je di sini. Macam rupa dia macam full mask tu. Okay? Dia memang macam, okay lah, itu kita boleh beli. Tapi kalau yang macam ni, macam Amara yang memang Philips punya, Philips Amara tadi yang okay, yang ini harganya 700 lebih, macam tu lah. Full set ni dengan sekali dia punya strap. Ini yang saya beli 400 lebih. Itu pun setelah berjaya tawar-menawar, dapatlah 400 lebih macam tu. Untuk yang macam ni sahaja. Jadi benda ni tidaklah murah. Tapi untuk keselesaan kita, diharapkan yalah, jadi benda ni tidak murah. Harga mesin sudah berapa, harga mask lagi kalau kita fikirkan. Namun begitu, membantu kesihatan kita dan keselamatan kita daripada macam kesan-kesan sampingan sleep apnea. Dia adalah satu investment yang berbaloi lah bagi saya untuk ada mesin ni. Dan kalau kena accept lah siapa yang bersuami atau beristeri, dan suami atau isteri ada terpaksa pakai benda ni, terpaksa lah. Memanglah kita tidur macam robot, orang cakap, ataupun macam orang berpenyakit. Memang penyakit pun, macam orang sakit, memang kita sakit pun, begitu. Jadinya, dan dua mesin, itu sahajalah rasanya yang saya mau share. Tapi dan satu lagi mesin ni, ini adalah mesin yang rumah. Dia ada juga jenis mesin yang untuk dibawa travel. Dan biasanya mesin CPAP untuk travel lagi mahal berbanding mesin yang ini. Okay? Yang dia portable tu portable juga, gigih jugalah kita mau angkat besar lah bag dia. Kalau yang macam yang travel tu ada size macam ni. Jadi dua-dua ni ada water tank. Sebenarnya ada water tank. Pusing ya. Okay. Ni ada water tank di sini. Ini pun ada water tank. Ni ada water tank. Okay. Okay, benda ni kita isi air supaya bila kita tidur, dia supply angin, sentiasa ada angin. Salah satu kesan dia, kita akan kering, hidung kering, mulut kering. Jadi air ni akan membantulah kita boleh set berapa kelembapan yang kita mau, supaya kita punya airways ni sentiasa lembap lah, dan tidak, bila bangun tu selesa, tidak kering. Okay? Saya berkongsi maklumat ni sebagai panduan kepada kawan-kawan. Kalau rasa perlu, adik keluarga ke, rakan-rakan ke, kalau anda sendiri ke, rasanya ada simptom-simptom. Saya tahu ada juga, saya pernah nampak kadang-kadang kita macam, kenapa juga kawan ni di mana-mana pun boleh dia tidur. Kadang-kadang kita cakap, time kerja pun boleh berdengkur. Bagi tahu dia, pesan anda mungkin ada masalah, ada masalah sleep apnea. Mungkin sleep apnea ni kita tidur cukup pun, sebenarnya tidur kita tidak cukup sebab oksigen ke otak atau oksigen ke badan kita tidak cukup semasa tidur. Sebab kita terberhenti bernafas. Begitulah keadaannya. Apapun, sekiranya anda rasa anda ada masalah ini, jumpa doktor, refer kepada doktor anda, tanya apa masalah. Kalau rasa perlu buat sleep study. Dan akhirnya kalau doktor cakap boleh guna ni. Tapi mesin ni kita boleh jawab. Okey, satu lagi, mesin ni bukannya, kalau yang mesin yang saya beli ni tidak memerlukan preskripsi doktor. Begitu. Dia tidak memerlukan preskripsi atau surat daripada pegawai perubatan untuk kita beli. Okey. Mesin ni saya beli di Shopee sahaja, dijual di Shopee. Dia akan datang sekali biasanya dengan tube dan dengan mask sekali lah. Mask tu kita boleh pilih mask apa kita mau. Dan dia juga memerlukan mesin ni juga memerlukan memory card, SD card untuk dia simpan data lah. Itu sahaja. Ada pertanyaan macam benda ni selamat ke? Dah electrocuted ke kalau pakai? Dia adalah memang selamat lah. Kalau macam tiba-tiba ada apa, saya pun pernah terfikir juga, kalau tiba-tiba tiada bekalan elektrik macam mana? Lemas kita kalau pakai full mask kan, yang tutup mulut, tutup hidung. Kita tak akan lemas sebab sebenarnya mask ni ada je lubang. Okay? Ada je lubang.
In case mesh sanitizer berhenti berfungsi pun, kita masih boleh terus bernafas macam biasa. Tidak ada masalah. Okay, itu sahaja dari saya. Semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada anda semua. Sekian. Assalamualaikum.